Hukum azan dan iqamat. Apakah hukum? Pendapat yang pertama, azan dan iqamat kedua-duanya adalah sunat hukumnya. Jadi dari kita ni kata azan itu sunat. Kerana Nabi SAW tiada menyuruh memfardukan, mana tak menyuruh, tidak meletakkan dia ni fardu akan keduanya pada hadisul A'rabi. Nabi kata, bila kamu iza qumta ila salat fa asbighil wudu. Bila nak solat, ambil wudu. Dia tak sebut azan. Itu maksud di hadis Arabi. Arabi itu orang kampung hok mari tanya Nabi SAW tentang macam mana nak solat, serta menyebutkan berwudu dan menghadap kiblat dan rukun-rukun sembahyang. Sedangkan hadis Arabi ni orang Badui yang tanya Nabi tentang hukum solat, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya pendapat pertama kata azan dan iqamat sunat. Pendapat yang kedua, tak nombor, kata setengah ulama pula adalah keduanya fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah ini, kalau satu kampung tak ada azan, berdosa belaka sebuah kampung. Itu makna fardu kifayah. Beza di antara fardu kifayah dengan sunat. Sunat kalau tak azan tak berdosa. Tapi kalau kata fardu kifayah, tak ada siapa azan dalam kampung kita ni, senyap je, satu kampung itu berdosa. Hati-hati tuan-tuan, ada setengah kampung ni Zuhur dengan asar tak ada orang azan. Ni kita kena cari juga pakcik-pakcik kita hak tua-tua, hak peceh-peceh, apa RTM hak tak pergi kerja ni, minta tolong pergi azan, tolong semaya di surau kita tu, di balasah kita, jangan kosong gitu ya. Ada setengah balasah tak ada, sini Zuhur asar tak ada orang, kena ada orang, kena pakat mari masjid. Manakah dalil? Mengikut sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW kepada siapa dia, Malik ibn Huwairis, ketika nak balik kampung, Nabi kata, "Idza hadaratis salah falyu'azzil lakum ahadukum." Apabila hadir waktu sembahyang, maka hendaklah azan bagi kamu oleh seorang kamu. Bila mu nak salat, mu kena azan. Ini perintah. Dan tiada disuruh Nabi sallallahu akan iqamat pada riwayat Bukhari. Ada perbahasan situ. Sesungguhnya dengan kedua-dua ini dapat melahirkan syiar keislaman, sedang meninggalkannya adalah seolah-olah merendahkannya. Ingat baik, azan dengan iqamah ini syiar kepada Islam yang boleh kita nampak. Kampung ni ada masjid, kadang-kadang satu kampung tu 5-6 surau ada, bunyi azan sini, bunyi azan sini, bunyi iqamah sini, bunyi solat sini, kita rasa bahagia. Cuma sedihnya bila kita pergi ke masjid, orang pula tidak ada. Banyak tiang pada orang, itu masalah dia. Sesungguhnya disyaratkan kedua-duanya ialah untuk sembahyang fardu sahaja. Azan dengan iqamah ni untuk sembahyang fardu sahaja, tiada disuruh untuk sembahyang lain seperti sembahyang sunat, sembahyang jenazah, sembahyang kedua hari raya, kerana ketiadaan sabit hukumnya. Mana tak ada riwayat Nabi kita suruh azan bila nak solat lain daripada solat fardu. Itu maksud dianya. Peringatan, kata sebahagian ulama, pada sembahyang hari raya dan seumpamanya dari tiap-tiap sembahyang sunat yang disuruh berjamaah, seperti solat gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, kita ketika hendak dikerjakan berjamaah ialah dengan lafaz as-salatu jami'ah. Jadi tak boleh kita panggil azan, tak ada. Paling banyak pun, paling kuat pun kita kata as-salatu jami'ah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihaini. Sahihaini itu mana dalam Bukhari Muslim, pada gerhana matahari. Jadi kita belajar dalam bab solat ni ada dua kategori. Satu kategori solat sunat yang disunatkan berjamaah. Apa dia? 2 hari raya, 2 gerhana, solat minta hujan, dan solat istisqa minta hujan. Itu dia panggil solat tarawih Ramadan. Jadi solat ni disunatkan berhimpun, tapi tidak disunatkan azan. Cuma ada dalam solat gerhana, Nabi kita panggil as-salatu jami'ah. Jadi kata di para ulama, bolehlah dikiaskan solat lain itu dengan solat yang boleh berhimpun, disunatkan berkumpul dengan panggilan yang tersebut. Tetapi kata sebahagian ulama lain pula,
tiada disunatkan selain dari sembahyang gerhana kerana tidak ada dalil yang menuntutnya, dan sekiranya sunat tentulah tiada ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para khulafa ar-rasyidun kemudian daripadanya, dan tiadalah sah qiyas padanya. Ini khilaf, tuan-tuan tulis sini, dia panggil khilaf dalam ibadat. Boleh dah kita qiyas dalam ibadat. Hak adanya solat gerhana, solat minta hujan boleh ke tak boleh? Itu maksud dia. Dia berpegang pada satu kaedah, li'anna ma wujida sababuhu fi asrihi wa lam yaf'alhu fa fi'luhu ba'da asrihi bid'atun. Artinya kerana sesungguhnya barang yang didapati sebabnya pada zaman Nabi, benda ni berlaku zaman Nabi, sebab pun ada, sebab nak kumpul orang. Waktu gerhana Nabi panggil as-salatu jami'ah, waktu nak salat istisqa Nabi panggil, tapi dia tak sebut. Itu maksud sebab. Dan tiada diperbuatkan dia, maka memperbuat selepas zamannya adalah bid'ah hukumnya. Ini perbahasan dalam masalah hukum ini. Oleh itu tiadalah sah menetapkan dengannya dengan qiyas dan juga dengan cara yang lain dari kerana kaedah al-aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba'. Maknanya asal dalam bab ibadat ni kita kena berpegang dengan dalil. Hak Nabi buat kita buat, kalau Nabi tak buat, kita tak, jangan reka sendiri. Dia riwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-eidaini ghaira marrah wala marrataini bi ghairi azanin wala iqamah. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya telah sembahyang saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 2 hari raya, bukannya sekali dan bukannya 2 kali, dengan tiada azan dan iqamah. Baik, maknanya jelaslah di sini azan dengan iqamah ni dia panggil benda tauqif. Hak Nabi suruh azan, kita azan. Ya Nabi suruh iqamat, kita iqamat. Solat-solat lain sunat yang tidak ada azan, jangan diazan. Dia kata, ya apa salahnya kita nak buat benda baik kan? Kita pun maya gaya tahun ni kita azan. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tidak boleh. Yang mana tak boleh kita nak reka-reka dalam perkara ibadat, kecuali apa yang terdapat dalil dalam perkara ini. Maka di sini para ulama letak satu kaedah, asal dalam bab ibadat tak boleh buat kecuali ada dalil. Satu lagi kaedah, asal dalam perkara muamalat boleh buat sehingga dalil melarang. Macam kita hari ni dalam bab muamalat, dalam bab kerja buat, kita nak makan apa? Nasi. Nabi tak makan nasi, kita ambil makan roti, makan buah tamar, tapi dia tak makan durian contohnya, tidak jadi masalah. Tetapi sehingga ada larangan, Nabi kita larang apa dia? Orang makan lo ni ustaz, dia tak makan dengan tangan, makan dengan sudu, makan dengan gerepu. Boleh tak boleh kita makan dengan gerepu? Nabi tak makan ni, tak. Dalam perkara ada boleh kita nak makan dengan gerepu ke, dengan kayu cocoh ke, tapi ada larangan. Mana Nabi larang? Nabi kata kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jadi dengan tangan kanan tak apa, dengan gerepu, dengan sudu, dengan chopstick, dengan apa, cocok je lah. Wala takul bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Maknanya makan dengan suak dengan tangan kiri ke, makan dengan sudu tangan, itu dilarang. Itu dia katakan al-aslu, asal dalam perkara kehidupan ini dibenarkan sehingga ada dalil yang melarang. Jadi Nabi kita benar, kita nak makan dengan apa saja, hak Nabi kita larangnya makan dengan tangan kiri, itu tidak boleh. Itu kaedah lah. Kalau kita nak bahas dia panjang sini,